Buletin Didik 14 Ogos bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembabitan murid-murid dalam aktiviti co-kurikulum seperti unit beruniform atau persatuan dan kelab di sekolah membantu menyemai semangat bekerjasama. Namun pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara tidak langsung menyekat aktiviti co-kurikulum yang lazimnya dilakukan secara bersemuka. Bagi Sekolah Kebangsaan Seri Relau Bayan Lepas Pulau Pinang, walaupun ia terpaksa dilaksanakan secara dalam talian, kerjasama antara guru dan pelajar telah berjaya menjadikan aktiviti co-kurikulum itu dapat memberi manfaat yang sama. Sudah bersedia? Menurut pemimpin pengakap SK Seri Relau Bayan Lepas Pulau Pinang, Cikgu Muhammad Saiful Anwar, antara kekangan yang dihadapi oleh para guru dalam melaksanakan co-kurikulum secara PDPR adalah apabila mereka tidak dapat melihat dengan jelas di mana kesilapan yang murid-murid lakukan. Tidak dapat berada dalam situasi yang keadaan sebenar. Sebagai contoh aktiviti perkhemahan, aktiviti membina gadget sebagainya. So, aktiviti ini dia akan memerlukan secara bersemuka. Jadi apabila berlakunya PDPR ini, kita sebagai guru rasanya tidak puas untuk melihat bagaimana hasil yang dilakukan oleh murid-murid. Selain itu, juga kita kena faham bahawa tidak semua murid yang mampu untuk menyertai kurikulum secara dalam talian, di mana adanya yang mempunyai data yang begitu sedikit dan juga akses internet yang sangat rendah. Lazimnya badan beruniform pengakap sinonim dengan aktiviti luar seperti perkhemahan dan gotong royong bersama komuniti setempat. Namun terdapat juga beberapa aktiviti co-kurikulum yang boleh dilaksanakan secara PDPR. Antaranya adalah aktiviti simpulan dan ikatan. Dalam perkongsian Google Meet itu, kita berkongsi video dan juga kita membuat komunikasi dua hala dengan murid, memberi tahu murid cara untuk melakukan aktiviti tersebut. Untuk penilaian, murid-murid dikendaki membuat video tersebut, kemudian menghantar kembali video itu kepada guru penasihat masing-masing untuk sebagai bukti penilaian. Antara aktiviti pengakap yang saya telah laksanakan sepanjang tempoh PDPR ini ialah, pertama, saya belajar tentang peti kecemasan dan saya dapat tahu apa yang ada dalam peti kecemasan tu. Dan selain itu, saya belajar tentang balutan anduh dan luka yang boleh memberi bantuan kepada pesakit sebelum mendapatkan rawatan doktor. Kedua, saya belajar tentang ikatan tali. Contoh ikatan tali yang saya pernah lakukan ialah ikatan bunga geti, ikatan tindih kasih dan ikatan buku sila. Tambah Saiful, dia turut memberi tugasan yang sesuai dilakukan bersama ahli keluarga di rumah. Ia termasuk aktiviti mengemas rumah, mencuci persekitaran rumah dan menghasilkan minum petang bersama keluarga. Bagi murid tahun 5 Qawim Kushayi Muhammad Azlan, pada awalnya ketiadaan aktiviti co-kurikulum secara bersemuka agak memberi kesan kepadanya. Saya berasa kekok pada awalnya, namun saya dapat sesuaikan diri setelah didorong oleh cikgu-cikgu. Tapi, perkara yang saya paling sedih ialah saya tidak dapat berjumpa rakan-rakan secara langsung. Kami juga tak dapat bermain dan juga bekerjasama dalam membuat aktiviti. Saya harap COVID-19 ini akan hilang dan kami boleh pergi ke sekolah seperti biasa. Hakikatnya, aktiviti co-kurikulum dapat membantu meningkatkan daya saing murid-murid pada masa sama membina sahsiah diri. Kedua-duanya adalah amat penting dalam melahirkan generasi akan datang yang berkebolehan dan berketerampilan. Kebiasaannya, sambutan Bulan Kebangsaan sudah menjadi acara tahunan yang dinanti-nanti para guru dan pelajar. Walaupun tahun ini sekali lagi dilaksanakan secara norma baharu, semangat patriotisme masih utuh dalam kalangan rakyat, terutamanya warga sekolah. Dalam usaha meningkatkan lagi penghayatan kemerdekaan, Sekolah Kebangsaan Setiawangsa menganjurkan program sempena Bulan Kemerdekaan. Menurut Guru Besar SK Setiawangsa, Nur Hayati Harun, pihak sekolah memainkan peranan penting menanam semangat patriotisme dalam diri para pelajar. Selain menganjurkan program bertemakan kemerdekaan, para pelajar diseru menghayati erti kemerdekaan dengan menyelami pengorbanan dilakukan pejuang negara terdahulu dalam usaha memerdekakan negara.
Murid-murid cuba baca buku-buku sejarah kemerdekaan. Cuba Google, cari bagaimanakah perjuangan pejuang-pejuang negara pada satu ketika dahulu mempertahankan negara kita daripada penjajahan. Bagaimana pejuang-pejuang dan wira-wira negara ini mendapatkan kemerdekaan. Jadi dengan cara itu, semangat patriotisme ataupun semangat cinta akan negara dapat disemai dalam diri anak-anak. Antara pertandingan yang dianjurkan melalui program tersebut ialah pertandingan menyanyi lagu kebangsaan, pertandingan bercerita, pertandingan pidato dan banyak lagi. Hadiah dan sijil penyertaan juga menanti para pemenang. Dalam pada itu, pihak sekolah turut memaklumkan ada menyediakan bantuan alat peranti atau gadget bagi pelajar dari keluarga berpendapatan rendah B40 yang ketiadaan peralatan tersebut untuk keperluan PDPR. Ibu bapa boleh berhubung terus dengan pihak sekolah. Sementara itu, Sekolah Menengah Chung Chin Sabah turut mengadakan majlis sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah secara dalam talian siang tadi. Menitik beratkan makna prihatin melalui tema kemerdekaan tahun ini, Malaysia Prihatin. Pengetuanya Dr. Chung Chin Hing berkata, tema tersebut menepati objektif sekolah dalam melahirkan para pelajar yang kaya dengan jati diri sekaligus bersemangat patriotisme. Secara amnya, perkataan prihatin boleh membawa maksud. Yang pertama, prihatin akan diri sendiri. Para pelajar diingatkan agar belajar dengan bersungguh-sungguh, tekun membaca untuk melengkapkan diri, meningkatkan berbagai kemahiran, berdaya saing dan menjaga kesihatan sendiri. Yang kedua, prihatin akan keluarga dan sekolah. Jadilah anak yang menghormati ibu bapa dan guru-guru serta menjaga imej keluarga dan sekolah. Yang ketiga, prihatin akan negara. Jadilah wakil negara Malaysia yang patriotik dan bangga menjadi anak Malaysia. Sebagai generasi harapan negara, para pelajar turut dinasihatkan supaya membudayakan fikiran positif dalam hidup, terutamanya dalam situasi yang tidak menentu ini. Selain itu, penghormatan kepada kepelbagaian kaum, budaya, bahasa dan agama antara kunci utama dalam menjamin keharmonian negara dan ia perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar. Justru bagi memeriahkan lagi sambutan kemerdekaan pada tahun ini, pihak sekolah menganjurkan pelbagai pertandingan mengikut norma baharu. Ia termasuk pertandingan bersajak, tarian tradisional, nyanyian lagu merdeka dan melukis bendera Malaysia. Tenaga Nasional Berhad TNB menerusi Yayasan Tenaga Nasional YTN memperuntukkan RM120 juta bagi tajaan beasiswa dan tajaan pinjaman pendidikan boleh ubah. Ia diberikan kepada 331 pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi IPT tahun ini. Dari keseluruhan RM120 juta itu, TNB memperuntukkan RM35 juta dalam bentuk beasiswa kepada 120 pelajar cemerlang SPM 2020. Ia bagi pelajar yang melanjutkan pelajaran dalam jurusan kejuruteraan, data sains dan analitik, sains komputer, perakaunan dan pengajian perniagaan. Penerima beasiswa ini dipilih daripada sejumlah 8,400 pemohon di seluruh negara. 100 penerima beasiswa YTN akan melanjutkan pengajian di Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Manakala baki 20 pelajar akan melanjutkan pengajian di universiti luar negara. Tajaan beasiswa penuh merangkumi antaranya allowance sara hidup, yuran pengajian dan kos pembelian komputer peribadi. Pelajar yang terpilih juga berpeluang menjadi warga kerja TNB apabila tamat pengajian kelak dan diharap bakal menjadi pemimpin pelapis untuk menerajui TNB pada masa depan. YTN telah memperuntukkan lebih RM1.2 bilion sejak dari tahun 1993 dengan memberikan peruntukan derma siswa kepada lebih 18,500 pelajar. Bagaimana kluster COVID-19 di tempat kerja boleh berlaku? Terdapat beberapa punca terjadinya kluster di tempat kerja. Kebiasaannya, jangkitan mudah berlaku apabila pekerja secara rutin berkumpul di ruang seperti pantry,
ruang rehat, tempat simpanan barang peribadi, ruang kerja dan kantin. Virus COVID-19 semakin mudah merebak dalam kalangan mereka, apatah lagi jika mereka tinggal di tempat tinggal yang sama. Contohnya di asrama, hostel, rumah sewa, rumah kongsi dan lain-lain jenis penginapan. Kluster ini juga berpunca dari pengangkutan kerana mereka berkongsi pengangkutan yang sama, pergi dan pulang dari tempat kerja. Bertemu kembali. Malaysia bakal menerima sumbangan 1 juta dos vaksin COVID-19 daripada Emirat Arab Bersatu UAE dalam tempoh 2 minggu lagi bagi membantu usaha memerangi pandemik itu. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, sumbangan itu adalah hasil hubungan akrab Malaysia UAE yang membawa manfaat bermakna terhadap usaha menangani COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan ia bukan kali pertama UAE menghulurkan bantuan kepada Malaysia. Ia berikutan negara itu telah menyumbang lebih 7 tan peralatan perubatan pelbagai jenis tahun lalu. Sumbangan itu tambahnya telah banyak membantu usaha awal petugas Barisan Hadapan Perubatan Negara memerangi COVID-19. Justru beliau turut mengucapkan penghargaan atas keprihatinan kepada rakan sejawatnya Putera Abdullah Zaid Al Nahyan dan kerajaan UAE. Sebanyak 20,670 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini, menurun sedikit berbanding 21,468 yang direkodkan semalam. Menerusi perkongsian data terkini jangkitan COVID-19 di laman Twitter, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan perkembangan baru itu menjadikan jumlah kumulatif kes di negara kini melebihi 1.38 juta. Selangor terus merekodkan kes harian tertinggi iaitu 6,606 kes, diikuti Kuala Lumpur dengan 2,028 kes. 6 negeri mencatat kes positif melebihi 1,000 dan 5 lagi negeri mencatat kes di bawah 1,000. Perlis dan Putrajaya masih kekal di bawah 100 kes, manakala tiada kes direkodkan di Labuan hari ini. Sebuah robot yang dicipta hasil gabungan bahan kitar semula membawa kepada objektif baharu ketika pandemik COVID-19 melanda Indonesia. Ia menjadi penghubung antara penduduk seperti bantuan penghantaran makanan dan sanitasi kawasan setempat dengan penjarakan fizikal. Ada kiriman, semoga lekas sehat kembali. Assalamualaikum, permisi. Ciptaan robot hasil kerjasama penduduk kampung dan saintis ini pada awalnya sekadar suka-suka sebelum diguna pakai untuk menghantar makanan kepada penduduk yang sedang menjalani kuarantin. Robot ini diberi nama Robot Delta. Susulan varian tersebut kian menular di Indonesia. Ia direka khas menggabungkan barangan elektrik seperti periuk, kuali dan monitor televisyen. Robot Delta dikawal menggunakan alat kawalan jauh dengan jangka hayat bateri selama 12 jam. Robot Delta antara beberapa lagi robot yang dihasilkan di Kampung Tembok Gedem, iaitu perkampungan di Surabaya yang menyaksikan gelombang kedua COVID-19 melanda sejak beberapa bulan lalu. Liku-liku pasca merdeka sememangnya mencabar terutama kepada anggota pasukan keselamatan yang bergadai nyawa ketika era insurgensi. Biar hilang kaki, asalkan jangan hilang negara. Demikian prinsip pengorbanan seorang bekas komando, Hussein Mahbub, 72 tahun, yang hilang pergelangan kaki kirinya demi mempertahankan kedaulatan negara. Hussein yang pernah berkhidmat bersama Regimen Gerak Khas Kem Sungai Udang Melaka adalah antara anggota tentera yang menjadi barisan hadapan menghapuskan saki-baki pengganas komunis sekitar era 70-an. Hussein tidak menyangka operasi yang disertai pada 21 April 1976 itu meragut kesempurnaan hidupnya apabila terpijak jerangkap samar yang dipasang komunis. Mengimbau peristiwa hitam itu, Hussein bersama beberapa anggota komando lain ditugaskan menyertai Ops Gubir 2 di sempadan Kedah, Thailand. Sebaik tiba di lokasi, pasukannya bersiap sedia untuk menggempur kawasan dipercayai sarang komunis. Ketika menyusup masuk ke kem pengganas, rakannya terpijak perangkap dan mengalami kecederaan.
Semasa cuba membantu, secara tiba-tiba dia melambung setinggi 1 meter kerana terkena satu lagi jerangkap samar yang mengakibatkan kakinya hancur. Jadi bila kena melambung, saya pun tekak kaki ni, dongakkan ke atas. Dongak ke atas, saya nampak. Saya pakai skateboard hitam tu, kulit tu, hitam, skateboard. Hancur depan. Hancur. Bila hancur, lari. Anak ini semua sikit dah tak ada dah. Habis. Tinggal jari ibu ni. Jari ibu kaki kiri ni. Kata tersangkut kulit lah. Tergantung itu boleh tinggal. Jadi cepat. Medical cover ni, bila saya ada, dia cepat buat rawatan saya lah. Namun peristiwa itu tidak mematahkan semangat, malah mengukuhkan lagi jiwanya untuk terus berkhidmat sebagai anggota tentera hingga pencen sebagai pegawai Waran 2 pada 24 April 1992. Kini Husin berbangga apabila seorang cucu dan 3 daripada 6 anaknya hasil perkongsian hidup bersama Roaini Aba 67 tahun meneruskan legasi sebagai anggota tentera. Mengulas peranan anggota tentera yang kini menjadi pasukan barisan hadapan memerangi COVID-19, ia berbeza ketika darurat dahulu yang berperang dengan musuh nyata. Biar dulu kita berdepan dengan komunis. Dah tentu. Kita nampak, kita boleh tembak, kita boleh halang. Cara mana? Kan benda tak nampak. Jadi kita kena jaga kita. Itu yang bahaya ni. Kita kena jaga kita, kata dia. Jadi susah. Darurat yang COVID ni susah. Kita kena ikutlah betul. Arahan kerajaan patut SOP. Kita kena ikut. Memang betul tu. Sebelum pelaksanaan fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN, Husin yang juga ahli Jawatankuasa Persatuan Bekas Tentera Malaysia PBTM Melaka aktif menyampaikan ceramah kenegaraan di sekolah sekitar negeri berkenaan. Sepanjang berkhidmat selama 22 tahun, Husin menerima anugerah antaranya Bintang Bentara Angkatan Tentera Malaysia, Pingat Jasa Malaysia PJM, Kurniaan Perutusan Keberanian KPK, Pingat Perkhidmatan Setia dan Pingat Setia Sentiasa Berjuang PSSB. Meskipun berdepan pandemik COVID-19, ia tidak mematahkan semangat seorang warga emas untuk terus menyemarakkan semangat menyambut Hari Kemerdekaan Negara ke-64. Bagi Bacok Nohong, 78 tahun dari Pasir Gudang Johor, dia tidak pernah terlepas menghias kediamannya dengan jalur gemilang sejak lebih 10 tahun. Mempunyai 6 anak, 28 cucu dan 5 cicit, semangat patriotik Bacok terus membara apabila memasang 64 jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan. Biarpun suasana sambutan tahun ini kurang meriah akibat pandemik COVID-19, usaha beliau untuk menghias kediamannya di Kampung Pasir Putih itu tetap diteruskan bagi menaikkan semangat patriotik mereka yang melihatnya. Saya dah pasang bendera ini dan 60 bendera. 60 bendera. Dan saya akan pasang lagi untuk buat bendera. Nak cari lokasi yang sesuai. Kerana saya memang pada tiap-tiap tahun taruh bendera Malaysia ni ialah mengikut tahun Hari Kemerdekaan. Sambutan Hari Kemerdekaan. Itu sebenarnya saya jelaskan tadi. Semangat patriotik, semangat menyambut Hari Kemerdekaan memang tak begitu luntur di hati saya. Jelasnya sebelum ini dia dan isteri Azizah Ibrahim sering dibantu anak serta cucunya ketika memasang bendera di rumahnya. Namun suasana kali ini berbeza apabila ia terhalang akibat COVID-19. Kegigihan Bacok turut mendapat penghargaan masyarakat serta pihak berkuasa tempatan yang mengulurkan sagu hati atas usaha murni itu. Laporan sukan. Legenda UFC Khabib Nurmagomedov kini bergelar pemain bola sepak. Ia selepas menandatangani kontrak bersama pasukan Division 3 Rusia FC Legion Dynamo. Selepas menggantung sarung tangan UFC, Khabib mendedahkan dia bersedia untuk beraksi dalam karier bola sepak secara profesional. Dan impiannya itu kini menjadi kenyataan selepas melengkapkan persetujuan bersama Legion Dynamo yang diasaskan pada 2015. Bekas juara lightweight UFC itu pada Januari lalu menunjukkan kemahirannya pada perlawanan bola sepak di Dubai.
Ketika itu, Khabib memuat naik video di Instagram dengan menyatakan bersedia penampilan pertama saya dalam bola sepak. Tidak dapat dipastikan bila penampilan sulung Khabib untuk beraksi dengan pasukan baharunya. Khabib yang mempunyai hubungan baik dengan Cristiano Ronaldo pernah berkata dia lebih suka menyaksikan perlawanan bola sepak berbanding MMA. Legenda tinju Floyd Mayweather meraih lebih 1.6 juta pound atau 9.4 juta ringgit bagi setiap tumbukannya ketika bertemu Logan Paul pada perlawanan pertunjukan sebelum ini. Dan perlawanan itu menyaksikan Mayweather melakukan 43 tumbukan. Mayweather menerima 72 juta pound atau 423 juta ringgit bayaran pertontonan ketika bertemu Paul yang juga sensasi YouTube. Bagaimanapun, dia gagal untuk melakukan knockout ke atas lawannya sekaligus tiada pemenang pada pertarungan 8 pusingan. Peninju legenda Amerika Syarikat itu meraih lebih banyak keuntungan menentang Paul berbanding pertembungan berdepan Manny Pacquiao dan Conor McGregor. Paul pula sekadar melakukan 28 tumbukan ke arah Mayweather, di mana Paul dilaporkan hanya dibayar 10 juta pound bersamaan 58.7 juta ringgit. Permainan mudah alih PUBG Mobile terus menguasai carta permainan mudah alih terlaris pada Julai 2021. Hanya dalam tempoh 7 bulan, PUBG Mobile melepasi pendapatan $1.5 bilion atau 6.4 bilion ringgit. PUBG Mobile mengungguli carta permainan mudah alih terlaris pada Julai 2021, diikuti Honor of Kings di tangga kedua. Manakala permainan Genshin Impact menjadi permainan mudah alih ketiga terlaris. Pendapatan PUBG Mobile berkemungkinan besar akan melepasi angka $2 bilion atau 8.5 bilion ringgit pada Ogos. Bulan Julai adalah bulan pendapatan tertinggi dalam sejarah permainan mudah alih dan ia kali kedua pada tahun ini PUBG Mobile menduduki tangga teratas. Kadar peningkatan adalah 40% lebih tinggi berbanding bulan Jun dan 26.7% berbanding Julai 2020. Julai 2021 juga menyaksikan Amerika Syarikat menyumbang hampir 29% daripada pendapatan global sekitar $2.2 bilion. Pasaran pendapatan kedua terbesar adalah Jepun dengan 19.8%. China pula menyumbang 17.4% pendapatan namun hanya melalui App Store. Untuk adik-adik, jangan lepaskan peluang. Ikuti lawatan dalam talian Zoo Negara esok jam 10 pagi di laman Facebook rasmi Zoo Negara. Pelbagai gelagat haiwan dapat dilihat dan tunjukkan sokongan kita kepada Zoo Negara. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya Sukses SPM 2021 Sains serta bimbing tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran perniagaan serta teknologi reka bentuk dan media cetak. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua, hanya di Didik TV KPM. Aksi luncur motor atas permukaan air mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Miji Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. InsyaAllah kita jumpa lagi.